Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih mana yang hadir pada malam ini kelas cikgu. Untuk seterusnya kita akan lihat bab 8 nanti. Okey, so kita mulakan dengan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Ya. Okey, so cikgu harap kamu dah mula segar sikit. Okey, sebelum kita nak teruskan, kita tunggu lagi 1-2 minit sebelum cikgu nak teruskan, sebab cikgu ada nampak ada lagi yang masih masuk. Okey, jadi pembelajaran kita pada malam ini adalah sambungan daripada tajuk kita pada hari Senin, iaitu tajuk bab 8 bahan buatan dalam industri. Okey. Okey. 8.2 komposisi kaca dan kegunaannya. Kalau ikut hari Senin hari itu, kita dah masuk 8.1 berkenaan dengan alloy dan kepentingan. Okey, subtopik seterusnya ialah berkenaan dengan komposisi kaca dan kegunaannya. Ini mudah saja berkenaan dengan kaca, sebab ini dekat dengan kamu juga, kaca ni. Okey, apa yang kamu boleh pelajari, apa yang kamu dapat hari ini. So objektif cikgu ialah kamu dapat senaraikan 4 jenis kaca. Kita akan belajar 4 jenis kaca saja. Kamu dapat akan menyatakan komposisi yang terdapat pada setiap jenis kaca. Kamu dapat bezakan kalau komposisi ni kamu tahu itu jenis kaca apa. Okey. Dan last kali cikgu nak kamu dah cadangkan satu jenis kaca yang sesuai bagi situasi yang akan cikgu berikan nanti. So kriteria yang kamu boleh dapat habis kelas nanti ialah kamu dapat kelaskan 4 jenis kaca dengan betul. Lepas tu yang kedua, menyatakan unsur yang terdapat pada setiap jenis kaca dengan betul juga. Dan yang terakhir, dapat mencadangkan jenis kaca yang sesuai bagi situasi yang akan cikgu berikan nanti. Okey, seperti mana yang cikgu beritahu tadi, cikgu akan berikan putaran nama yang bertuah akan dapat kena jawab soalan cikgu nanti. Okey, so kita terus kepada sifat asas kaca. Kalau kamu tengok gambaran di tepi tu, sangat cantik kaca kan? Okey. So, apakah sifat-sifat asas bagi kaca? Yang pertama, keras tetapi rapuh. Okey, bermaksud dia bukan alloy ya. Dia bukan sejenis alloy. Keras ni maksudnya dia kukuh, tetapi dia rapuh. Sebab apa dia rapuh? Apabila kamu jatuhkan dia, kamu hentakkan dia, dia akan pecah. Itu masuk rapuh. Tapi kalau benda tu tak diusik, tak diketuk, dia sangat keras lah. Okey, nombor 2, lengai secara kimia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lengai? Ada tak yang dalam kelas cikgu ni yang boleh beritahu cikgu apa yang dimaksudkan dengan lengai? Siapa dapat idea apa yang dikatakan sebagai lengai? Ada siapa-siapa boleh respon berkenaan dengan lengai? Boleh tulis di ruangan chat. Ya, ada reaktif dengan kimia. Okey, siapa tu? Siapa? Aiman Okey, good. Okey, good Aiman. Fifi pun cakap tidak bertindak balas. Okey, pandai. Bagus. Lengai bermaksud dia tidak bertindak balas secara kimia. Bermaksud kamu kimia bila sebut kimia kamu ingat air, asid. Kalau kamu curah atas kaca, dia tidak akan bertindak balas. Okey, good Aiman dengan Fifi. Okey, dapat lengai. Lengai bermaksud tidak bertindak balas. Okey, yang ketiga, lut sinar. Okey, of course dia sangat lut sinar, cantik. Okey. Kamu letak je kamu boleh tengok lagi. Okey, di sebaliknya lut sinar. Okey, jelas. Clear, boleh nampak. Okey, seterusnya kalis air. Kalis air bermaksud kalau kamu rendam dalam air, dia tidak akan apa orang cakap, dia tidak diserap masuk dalam kalis air. Okey, di luar memang basah, tapi dalam tu tak akan masuk air. Okey, yang kelima, penebat haba. Okey, penebat haba bermaksud dia takat lebur dia sangat rendah. Bermaksud dia bukan pengalir haba yang baik. Kalau kamu letak
dia dalam dalam api ke apa pun dia tidak akan panas. Okey, sebab dia bukan pengalir haba yang baik. Sama juga dengan penebat elektrik. Kalau kamu uji dengan mentol dalam makmal, kamu sambung wire, kamu letak kaca, dia tidak akan dapat menyalakan mentol. Kerana apa? Dia tidak dia merupakan penebat elektrik yang baik. Okey. Seterusnya, kita lihat pada hari ini 4 jenis kaca. Jadi kita akan belajar jenis kaca yang pertama iaitu kaca silika terlakur, itu yang pertama. Yang kedua, kaca soda kapur. Yang ketiga, kaca borosilikan. Dan yang keempat, kaca plumbum. Ada 4 jenis saja kaca yang kamu belajar pada malam ini. Okey, kita lihat satu persatu dan kita boleh nampak perbezaan keempat-empat ni. Okey, yang pertama, kaca silika terlakur. Okey, dihasilkan daripada silika. Silika ni macam pasir lah. Okey, tapi kalau nama kimia dia ialah silikon dioksida. Okey, siapa boleh beritahu cikgu apakah formula bagi silikon dioksida? Silikon Si. SiO2. Okey, good. Aiman Ya. Okey, tanya Haiman, SiO2 itu dikatakan sebagai silikon dioksida. Okey, kalau kamu ingat kaca silika terlakur ni hanya terdapat silika saja. Dia tak ada campuran bahan-bahan kimia yang lain. Dia satu-satunya silikon dioksida. Di mana silikon dioksida ni dia takat lebu dia sangat tinggi. Maka dia sangat sesuai untuk dijadikan, contoh di sini ialah sesuai untuk kanta teleskop. Kerana apa? Apabila kita guna kanta, dijadikan kanta teleskop, dia takat lebur dia sangat tinggi. Jadi bila paparan ataupun kita nak terdedah kepada kawasan yang sangat panas, dia tidak mudah mengecut ataupun tidak mengembang. Walaupun di bawah perubahan yang suhu yang sangat besar. Okey, jadi silika terlaku ni kamu ingat silika terlaku silikon dioksida sahaja dan sesuai dengan kanta teleskop. Okey. Kamu ingat terlaku, teleskop. Dekat-dekat nama dia tu. Okey. Okey, yang pertama, kaca silika terlakur, silikon dioksida sahaja, teleskop. Kerana apa? Takat lebur dia sangat tinggi. Maksudnya dia tahan panas. Okey, kaca yang kedua, dia kontra. Kalau tadi kaca silika terlakur, takat lebur dia tinggi. Kalau yang ni, kaca soda kapur, dihasilkan daripada silika juga, iaitu silikon dioksida, tetapi ada tambahan lain, iaitu soda. Soda ataupun dalam nama spesifik dalam kimia dia ialah natrium karbonat. Siapa boleh bagi tahu cikgu apakah formula bagi natrium karbonat? Atau boleh tulis? Na2CO3. Okay, good. Na2CO3. Faris, karbonat, ion karbonat berapa charge dia? Ion karbonat berapa charge dia? Tak tahu. Dah kamu beritahu tadi Na2CO3? Kalau CO3+. Macam mana? CO3? CO3+. Macam mana 3+? Sebab karbonat dia negatif. Dia mesti berada kat belakang. CO3 berapa? CO3 negatif. Berapa? Satu negatif, dua atau satu? Kamu cakap tadi Na2CO3. Okey, bermaksud dua daripada Na tu, kamu ingat, kamu tulis dekat kertas kamu tu Na2CO3, betul? Dua dekat Na tu kepunyaan siapa? Kepunyaan karbonat. Ya, so sekarang ion karbonat berapa charge dia, Faris? CO2. CO2 pula. CO3? Tahu lah cikgu. Alamak, Faris. Ada yang boleh bantu? Faris? Okey, ada yang boleh bantu Faris? Dia jadi CO3 negatif 2. Hai, siapa tu? CO3? Teha, betulkan balik sikit lagi tu. CO3?
Negatif 2. Negatif 2. Okey, good. Tengok. Kalau tadi Faris beritahu Na2CO3. Nampak tak paparan dekat paparan depan kamu tu, nampak tak? Nampak. Okey, dia Na2CO3. Okey, Na2CO3. Sekarang, 2 ni milik siapa? Jadi kamu tengok patah balik asal. Na berapa charge dia? Positif 1. Ya, kamu tengok nombor di sebelah sini. Ada berapa nombor sini? 1 kan? Sebab karbonat ni adalah satu rumah. Jadi bila CO3 satu rumah, ini 1. So Na sebenarnya 1 positif. Kamu ingat yang di depan tu positif. Yang di belakang macam mana nak tulis? Salin balik CO3. CO3 ni adalah satu rumah dia. Kamu jangan pisahkan dia. Jadi, sekarang, berapa charge untuk karbonat? Karbonat kamu nak tengok kat mana? Nampak tak 2 ni? 2 ni adalah kepunyaan ion karbonat. Jadi, Faris, CO3 charge berapa? Charge 2. Berapa? Sebut. Charge 2 tu berapa? Negatif 2. Negatif 2. Pandai. Okey? Negatif 2. Jadi kalau kamu patah balik, kalau Na 1 plus, CO3 2 negatif bermaksud ini 1 kan? Kamu bawa silang ke tepi. Ini 2. Kamu silang ke sana. So, that's why kamu akan dapat neutron karbonat ialah Na2CO3. 2 dan 1 ni bermaksud bilangan ion. Okey, jelas? Ada lagi yang sangkut ke? Berkenaan dengan formula ni. Faris okey? Okey ya? Okey, Faris. Ataupun yang lain. Ingat lagi tak ion anion? Anion. Siapa boleh ingat beritahu cikgu akronim Farah suruh tu? Ada siapa yang ingat? Fifi, ingat ataupun Aiman? Aiman boleh cuba? Saya tak ingat dia punya. Okey, kamu sebut. Okey, sebutkan. So NO3. So SO4, NO3. NO3. Lagi? So Apa? BI. Cl, BR. Br, I, bawah sekali? OH. OH. Okey, beritahu cikgu charge dia. Dia negatif. Negatif. Okey, sulfat berapa negatif? Dia special satu je sulfat ni dengan karbonat. Karbonat tadi berapa? 2 negatif. 2 negatif. Good, Safia. Nitrat? 3 negatif. 3 negatif. Datang mana Safia 3 negatif? Negatif. Negatif. Kami ingat macam ni ya. Negatif. Kerana susunannya ni dia karbonat dengan sulfat saja 2 negatif. Yang lain semuanya satu negatif. Okey? Harap semua boleh dapat yang ni. Okey, sulfat dengan karbonat sahaja 2 negatif. Okey, dapat Faris? Okey, banyak kali dah Dapat ulang ni. juga. Harapnya tak ada masalah lagi bahagian yang ni. Okey, kita patah balik kita punya tadi, sambungan tadi. Cikgu akan selitkan dengan bab 3 sebab dia ada kaitan. Okey, itu untuk kaca soda terlakur. Okey, kaca soda terlakur dia ada silikon dioksida SiO2. Okey, soda iaitu natrium karbonat dan batu kapur, kalsium karbonat. Siapa boleh beritahu cikgu kalsium karbonat? Karbonat adalah CO3 2 negatif, Ca kalsium 2 plus. Apakah formula dia? Siapa boleh beritahu? Kalsium karbonat. Ca dia 2 plus, karbonat 2 negatif. So, formula dia ialah CaCO3. okey, good. Siapa tu? Nurumo. Nurmu, Taniah Nurmu. Okey, good. Okey. So, soda kapur ni dia terbaik kontra dengan kaca silika terlakur. Kaca silika terlakur hanya mengandungi silikon dioksida saja. Takat dia lebih tinggi. Tapi untuk soda kapur, soda tu sendiri akan menurunkan takat lebur silikon dioksida.
maka kaca soda kapur takat lebur ni sangat rendah. Okey, sehingga dia boleh mencapai 1000 darjah Celsius saja. Okey, rendah sangat. Okey. So jadi kaca ini mudah dibentuk. Okey, mudah dibentuk bermaksud dia kita boleh buat bentuk dia banyak dan sesuai untuk dijadikan bekas kaca seperti botol ataupun jug minuman. Okey, jadi kalau dia takat lebur dia rendah bermaksud dia tidak tahan dengan haba dan mudah retak. Okey, kamu perasan tak dekat rumah kamu, mak kamu selalu pesan ada bahagian, ada pinggan ataupun mangkuk ataupun periuk ataupun kuali yang diperbuat daripada kaca, mak kamu mesti pesan lepas masak jangan terus basuh. Ada tak mak kamu pesan? Ataupun pinggan ni tak boleh masuk dalam peti ais. Kalau masuk peti ais, biarkan dulu kat luar baru boleh guna atau boleh panaskan makanan. Ada tak mak kamu pesan? Ada. Ada kan? Itu bermaksud itu daripada kaca soda kapur. Dia takat lebur dia sangat rendah. Kalau dia pelbagai bentuk ni kamu ingat itu kaca soda kapur. Okey? Boleh dapat Ini mudah saja. Soda kapur terlakur, dia tinggi, soda kapur dia rendah takat lebur dia. Okey, next. Yang ketiga, yang ini dekat dengan kamu dekat makmal, nama dia ialah kaca borosilikat. Ada perkataan boro, bermaksud ada benda unsur yang lain. Okey, contoh, apakah unsur-unsurnya? Dihasilkan daripada silika juga. Jadi ketiga-tiga tadi semua dia dihasilkan oleh silika, iaitu silikon dioksida. Cuma dia ada tambahan unsur-unsur lain. Jadi kalau borosilikat dia ada boron oksida, aluminium oksida dan batu kapur. So dia ada BOB, boron, aluminium dengan batu kapur, iaitu ataupun kalsium karbonat, CaCO3 tadi. So borosilikat kami ingat boron oksida. Itu clue dia lah. Jadi dia borosilikat ni dia tahan terhadap haba, pekali pengembangan yang sangat rendah menyebabkan peralatan kaca tidak mudah retak apabila tegangan terma. Jadi kaca borosilikat ni sesuai, boleh terus dipanaskan selepas dikeluarkan daripada peti sejuk tanpa retak. That's why kalau kamu buat dekat makmal pemanasan, dia jarang berlaku pecah ataupun retak, melainkan benda tu ada bergantung kepada brand lah. Okey, tapi kebanyakan alat radas di makmal tahan terhadap haba. Okey, soalan cikgu nak tanya, yang ni takat lebur dia tinggi juga berbanding dengan soda kapur. Okey, tetapi kurang berbanding dengan kaca silika terlaku. Cikgu nak tanya, kenapa alat radas makmal tidak diperbuat daripada kaca silika terlakur? Siapa boleh beritahu jawapan? Ada idea? Kenapa kita tak jadikan kaca silika terlaku tu bahan untuk jadikan alat radas? Kenapa kita guna kaca borosilikat? Siapa boleh jawab? Okey, Fatih Humaira. Sebab kaca silika terlaku sukar nak lebur. Okey, dapat idea. Sukar nak bentuk. Ya. Lagi? Idea. Bagi lagi idea. Ingat, kaca silika terlaku takat lebur dia sangat tinggi. Okey, bila kaca dia sangat lebur, takat lebur dia tinggi, adakah kita boleh buat bentuk-bentuk dia? Okey, jadi Fatih Humaira beritahu tadi takat lebur dia sangat tinggi, maka sukar untuk buat bentuk. Nampak tak? Borosilikat ni kita buat banyak bentuk kan? Kalau kaca silika terlaku tadi, dia just kantar saja. Untuk kantar saja, sangat mudah. Tapi untuk buat bentuk-bentuk, kita perlukan takat lebur yang sangat rendah berbanding dengan silika terlakur. Okey. Ada tambahan untuk bagi idea seterusnya? Ada Aiman? Aiman selalu idea dia advance sikit. Tak ada. Cikgu. Tak ada? Ya, saya. Kaca ni dia kena takat lebur rendah baru boleh buat bentuk. Ya, kalau kamu nak buat bentuk-bentuk, takat lebur ni kerendah lah. Janganlah tinggi. Kalau tinggi bermaksud berapa lama kamu nak tunggu. Okey, berapa banyak produk kamu dah hasilkan kalau takat lebur kita tinggi. Itu jadi teleskop, harga dia sangat mahal. Sekolah kita ada 3 teleskop, tapi kalau bandingkan dengan kos pula, bayangkan kalau kita guna kos nak buat alat radas, kita guna kaca silika terlaku, agak-agak sekolah mampu ataupun adakah kos dia lebih tinggi. Jadi mampu tak kita nak beli banyak bahan ataupun alat radas? Itu bermaksud, jadi kalau kita guna kaca silika terlaku, kos akan lebih tinggi.
jadi tak mampu. Jadi borosilikat ni harganya lebih rendah sedikit. Itu je. Itu sepatutnya kamu dapat lagi pencambahan idea sepatutnya. Okey, tanya Fatih Humaira, boleh nampaklah di situ. Okey, jadi kaca borosilikat boleh terus dipanaskan selepas dikeluarkan dari peti sejuk tanpa retak. Jadi kebanyakan pinggan mangkuk yang mahal-mahal mak kamu guna tu diperbuat daripada apa? Soda kapur atau kaca borosilikat? Kapur. Borosilikat. Ya, kebanyakan daripada borosilikat. Dia macam konsep sama dengan macam alat adas. That's why harga pinggan mangkuk yang kaca mak kamu guna, kalau periuk yang jenis kaca tu sangat mahal. Kalau kamu buat pecah memang mengamuk lah. Bermaksud harga dia sangat mahal. Okey, Fatih Humaira bertanya, cikgu, pekali pengembangan tu apa? Okey, pekali pengembangan bermaksud kalau kamu letak, dia ada satu spek, dia ada satu, orang cakap ada satu petanda lah. Kalau benda tu ada diletakkan di bawah haba pemanasan, so ada satu tahap kalau mudah pecah ke tak, pekali bermaksud. So kalau dia rendah, bermaksud dia sesuai untuk pekali pengembangan dia rendah, bermaksud dia tak mudah pecah. Okey, rendah. Kalau pekali pengembangan yang tinggi, dia mudah pecah lah. Okey, letak je haba dalam 100 degree, dia pecah. Bermaksud pekali pengembangan dia tinggi, dia mengembang sebab dapat haba yang lebih tinggi. Kalau pekali pengembangan rendah, bermaksud bila kamu letak je haba setinggi, contoh kamu buat pemanasan didih, takat didih air 100 darjah Celsius contoh. Jadi pengembangan tu kecil, rendah. Jadi dia tak mudah pecah. Kalau pekali pengembangan yang tinggi, kamu letak je api tu penerbang sen terus pecah. Itu maksud dia cepat kembang bila dapat haba. Okey, menjawab soalan tu Fatih Humaira, itu bermaksud pekali pengembangan. Okey, kadar bila haba dibekalkan, kita lihat ada satu petanda dia lah dekat mana dia nak mula pecah. Itu pekali dia. Jadi pekali pengembangan yang rendah bermaksud dia lambat mengembang apabila dipanaskan. Okey, jadi dia sukar pecah lah, tak mudah retak. Okey, boleh faham lah Fatih Humaira? Okey, good. Terus tanya, kalau benda yang macam confused, terus tanya je, tak ada masalah. Di ruangan chat, cikgu boleh baca. Okey, seterusnya. Yang terakhir. Kaca yang terakhir ialah kaca plumbum. Okey, cikgu ulang balik dari pertama tadi. Kaca silika telakur, takat lebur dia tinggi. Silikon dioksida saja. Seterusnya, kaca soda kapur, dia takat lebur dia rendah sebab dia ada tambahan lain, iaitu soda. Soda tu yang merendahkan, iaitu natrium karbonat yang merendahkan takat lebur kaca soda kapur. Okey, next yang ketiga, kaca borosilikat. Kita dah tambah unsur lain, boron oksida, aluminium oksida. Jadi dia rendahkan lagi, tapi tahap pengembangan dia, pekali pengembangan dia rendah. Okey, sesuai untuk alat radas. Jadi kaca yang terakhir ialah kaca plumbum, di mana kaca plumbum ada je perkataan plumbum dihasilkan daripada silika, sama juga, iaitu silikon dioksida, soda lagi, dia ada soda lagi, natrium karbonat, dan dia tambah satu lagi nama dia plumbum 2 oksida. Okey, kalau kamu lihat plumbum 2 ni, okey, unsur dia dalam peralihan. Jadi plumbum mengganti kalsium untuk, tadi satu contoh dia ada kalsium karbonat kan, kalau kaca borosilikat. Jadi kalsium itu telah digantikan oleh plumbum untuk menghasilkan kaca yang sangat lembut dan lebih tumpat. Okey, jadi kaca plumbum ni special dia lebih berat, tapi dia ada satu indeks biasan, typo di situ, indeks biasan yang tinggi. Maka dia sangat sesuai untuk dijadikan prisma ataupun alat-alat yang cenderung hati yang kamu tengok macam cantik tu kan, macam tiba-tiba tengok macam ada pelangi. Itu adalah diperbuat daripada kaca plumbum. Dia ada indeks biasan yang sangat tinggi, sangat menarik. Okey, ada 4 jenis kaca, betul? Okey, Sufi ada tak dekat sini? Masih lagi ada Sufi? Ke dah hilang Sufi? Okey, Sufi. Left balik Sufi. Okey, so ini rumusan daripada 4 jenis kaca tadi. So kaca pertama iaitu kaca silika telakur, iaitu daripada teleskop. Okey, yang seterusnya ialah kaca soda kapur, dia sangat rendah. Yang seterusnya kaca borosilikat, alat radas. Dan yang terakhir ialah kaca plumbum, di mana dia mempunyai indeks biasan yang sangat tinggi. Okey.
Okey, seterusnya cikgu nak tanya soalan. Siapa-siapa boleh jawab, tak ada masalah. Boleh bagi idea, boleh tulis dekat ruangan chat. Okey, soalan cikgu, ini soalan dia mencadangkan. Okey, anda seorang pereka bagi sebuah syarikat penghasilan mentol. Okey, penghasilan mentol. Cadangkan jenis kaca yang sesuai untuk penghasilan mentol dan terangkan jawapan anda. Cikgu berikan masa 3 minit. Boleh tulis di ruangan chat. Cikgu nak kamu tulis di ruangan chat. Okey, nanti cikgu pusing nama, kamu akan cakap menggunakan mic. Boleh? Okey, so 3 minit dari sekarang kamu fikir apakah jenis kaca yang sesuai dan terangkan jawapan anda. 3 minit dari sekarang. Okey? Boleh tulis di ruangan chat. Nanti cikgu akan rolling nama dan kamu boleh cakap dengan mic. Okey, 3 minit dari sekarang. Dapat soalan cikgu? Anda seorang pengusaha untuk penghasilan mentol, cadangkan jenis kaca dan terangkan mengapa kaca tersebut dipilih. Haji ada? Haji Harmi ada? Ada. Okey, good. Cuba Haji jawab hari ni pula. Jarang cikgu dengar jawapan kamu. Fakro boleh bagi jawapan nanti, dia boleh tulis dengan ruangan chat. 3 minit, lagi 2 minit. Kita akan lihat nama yang bertuah untuk hari ini. Okey, cikgu dah ada 3 jawapan. Agak menarik. Okey, Zul, sebab silika terlaku mahal sangat. Jadi, tak ada siapa nak beli. Kalau soda kapur nanti mudah pecah. Sebab tak tahan suhu yang tinggi dan mendadak. Okey, kaca pelamba ni memang tak sesuai pula. Okey, good. Itu cadangan baru. Okey, cikgu tak cakap betul ataupun salah. Ada lagi peluang yang lain boleh cakap. Setakat ni 3-3 memilih kaca borosilikat. Okey, cikgu suka kelainan. Okey. Fifi kerana perkali pengembangan yang rendah, sukar untuk dibentuk, memiliki takat lebur yang tinggi. Hal ini menyukarkan mentor melebur. Okey. Ketika lampu dihidupkan. Okey, Faris pun lebih kurang sama jawapan dengan Fifi. Kerana perubahan haba tidak mudah retak. Okey. Yang lain? Cikgu nak tengok idea yang lain. Semua ni pereka-pereka handal ni. Yang jual mahal mentol ni. Dahsyat dia orang ni. Mentol cikgu rasa dalam RM1, RM4 je kot. Yang ni dia orang ni jual mesti yang mahal ni. Mau 100 mentol ni. Safia, kaca borosilikat sebab tahan terhadap haba dan harga yang rendah. Jadi mentol tidak mudah pecah atau melebur. Alright. Sufi on off Line tak cantik. Okey. Kita cikgu pusing nama. Kita cari nama yang pertama. Bila kamu jawab yang ni maksudnya quiz tu tak adalah, cikgu akan removekan nama. Okey, cikgu mulakan. Nama yang pertama iaitu, okey, tengok paparan nama siapa yang naik. Alright. Okey, Fakro Syakirin. Buka mic dan jawab soalan cikgu tadi. Apakah cadangan kaca
dan terangkan mengapa. Boleh Fakro? Boleh. Okey, teruskan Fakro. Kaca borosilikat kerana tidak mudah retak dan rintangan terhadap haba dia sangat rendah. Sangat rendah. Jadi kamu pilih borosilikat lah. Agak-agak kamu ni harga berapa satu mentol kamu guna ni kalau borosilikat? Mentol lah, mentol satu je harga. RM10. RM10 dah. Tidak mudah retak mentol kamu kalau jatuh bermaksud tak mudah retak. Itu bermaksud dia. Bila terkena haba yang sangat tinggi. Oh, bila haba yang sangat tinggi lah. Okey. Haba sangat tinggi dia tak ni lah. Okey, agak-agak borosilikat ni tebal ataupun nipis? Yang nipis. Yang nipis. Kenapa tak ambil yang tebal? Borosilikat kebanyakan yang tebal. Kenapa nak ambil yang tebal? Takut. Bagi dia tak ada masalah. Bagi je. Kamu pengusaha, kamu yang buat. Bukan cikgu. Cahaya dia nanti macam dia tak jelas sangat kalau tebal. Tak jelas. Okey. Okey, tahniah Fakro. Idea yang bagus. Okey, cikgu keluarkan nama. Okey, tahniah Fakro. Okey. Next, cikgu cari yang kedua. Okey. Okey, ready yang kedua. Masa cikgu yang kedua. Muhammad Sufi. Ada Muhammad Sufi? Adakah Sufi masih dalam talian? Sufi ada, cikgu nampak. Okey, Sufi. Boleh bagi jawapan. Apakah cadangan kaca yang sesuai untuk penghasilan mentol dan terangkan. Okey, teruskan. Sufi? Ada cikgu. Ya, teruskan. Lain teruk cikgu. Lain teruk, tak apa. Boleh bercakap kan? Okey. Ataupun boleh tulis dekat ruangan chat, Sufi. Sufi? Cikgu, soalan dia apa cikgu? Soalan dia untuk penghasilan mentol. Apakah jenis kaca yang sesuai? Mentol. Kaca soda kapur. Kaca soda kapur. Kerana apa, Sufi? Sebab soda akan menurunkan takat lebur silika dan tak panas sangat. Dia tak panas sangat. Okey. Jadi bila takat lebur dia rendah, apa yang berlaku? Apa special untuk soda kapur ni kalau kamu cakap takat lebur dia rendah? Boleh buat banyak. Ya, boleh dijadikan banyak bentuk. Okey. Okey, tahniah Sufi. Okey, tahniah. Soda kapur kamu pilih sebab takat lebur dia rendah, jadi kita boleh buat pelbagai bentuk. Okey. Dari sudut aspek mudah retak, kalau kita lihat pada satu jangka masa yang sama, kita kena lihat sudut keselamatan. Kalau pengembangan yang sangat tinggi, contoh kamu buka lampu tu sangat lama. Okey. Tapi bila cahaya dikeluarkan, dia bersama dengan haba. Bila panas, pada satu ketika benda tu akan meletup ataupun retak, betul? Jadi adakah sesuai kalau kamu guna borosilikat, bila haba tinggi sekali mana pun dia tak akan retak? Mana yang kamu rasa lebih selamat? Yang mudah retak ataupun bermaksud mudah retak maksudnya dia akan shortkan elektrik. Itu maksud cikgu. Okey? Ataupun kamu ambil yang lebih tahan haba. Mana yang lebih sesuai? Borosilikat ataupun soda kapur? Cikgu, kaca borosilikat. Oh, kamu pilih masih lagi borosilikat. Borosilikat takat lebur dia tinggi. Jadi kalau haba yang tinggi, kamu bayangkan, macam Fatih Humaira cakap ni, rugilah company kalau mentol yang kamu guna tu tak rosak-rosak. Sekarang ni kamu pengusaha, betul tak? Kamu bisnes. Kalau kamu ambil borosilikat, benda tu tak akan pecah. Okey? Tapi dari sudut aspek keselamatan,
soda kapur lagi baik. Sebab apabila dia haba, dia mudah, dia akan berikan satu signal. Oh, kamu kena tukar. Maksudnya haba dah sangat tinggi dah ni. So kena tukar. Kalau kamu guna borosilikat, kamu tak tahu petanda. Oh, panas ke tak panas ni kamu tak tahu. Dan satu lagi, borosilikat dia sangat tebal. Bila sangat tebal, pencahayaan dia tak cantik, dia tak jelas. Jadi, that's why sekarang sebenarnya kalau ikutkan kebanyakan mentol yang ada kamu ni dekat rumah, semuanya daripada kaca soda kapur. Kerana apa? Takat dia, lebur dia rendah, boleh buat bentuk macam-macam. Kalau kamu tengok sekarang pun mentol, macam-macam bentuk dah ada. Dulu bulat je, sekarang dah ada lingkar-lingkar. Okay? Dan harganya sangat murah. Okay, sebab apa? Kita nak konsep dia ada bisnes kan. Kalau kamu jual sesuatu benda tu sangat mahal, berkualiti betul, tak ada masalah, tapi tak rosak-rosak. Jadi tak ada income juga company, betul tak? Sama macam Fatih Humaira cakap tadi. Kalau mentol tak rosak, rugilah. Okay? Dapat apa yang cikgu cakap ni? Harap kamu dapat boleh fikir ya. Borosilikat memang dia tahan panas, tapi dari sudut keselamatan. Bayangkan kalau benda tu tak selamat. Kamu tak tahu, bila haba ni panas ke tak panas? Macam tu. Jadi kalau nak bagus, kita guna yang soda kapur. Okey, tanya Sufi. Okey, dapat Fifi. Okey, next kita lihat. Jangan nak pusing macam mana. Okey, kita pergi soalan kuis. Okey. Mangsa yang pertama. Okey. Dia Safwan. Dia ada di talian. Dia ada? Dia ada? Sekejap, cikgu cari nama dia. Oh, dia tak ada. Okey, cikgu pusing lagi. Seterusnya, oh dia tak ada, dia line tak ada. Okey, Nur Fatihah. Ada Nur Fatihah? Saya. Alright, good. Kuis yang pertama. Kaca ini terdiri daripada silika atau dikenali sebagai silikon dioksida sahaja tanpa ada campuran unsur lain. So, jawapan anda. Kaca silika terlakur. Okay, good. Tanya. Okay, so cikgu remove nama kamu. Okay, next. Yang kedua. Okay. Aiman Hakim bin Zulkifli. Ada di talian? Okay, Man. Jawab soalan cikgu. Kaca ini mudah terbentuk dan takat lebur dia paling rendah. Soda kapur. Okay, good. Aiman, Tanya. Okay, next. Kita cari lagi yang ketiga. Cikgu ada 11 soalan. Okay, Nurul Nabilah. Nurul Nabilah ada di talian? Ada. Okay, good. Soalan seterusnya. Kaca ini mempunyai indeks biasan yang sangat tinggi. So, kaca. Kaca plumbing. Okay, good. Tanya, Nabila. Seterusnya. Okay, dia baru masuk dia. Okay, line tak cantik dia. Memang berkenan betul lah. Okay, dia Safwan. Naik nak bagi lagi nama kamu. Okay, dia. Soalan seterusnya. Kaca ini sesuai untuk menghasilkan alat radas di makmal dia. So, apakah nama kaca tersebut? Dia Safwan. Cuma nampak dia ada di talian. Okey. Sekejap. Cikgu cari lagi nama lain. Dia mungkin lain tak cantik. Okey, Nurul Fatihah. Ada Nurul Fatihah? Ada, cikgu. Alright, good. Apa jawapan dia untuk penghasilan alat radas? Kaca soda kapur. Hai, alat radas. Teha. Kaca yang sesuai untuk menghasilkan alat radas di makmal.
Kaca silika telapu. Siapa? Tehah ni kan? Tehah. Adakah anda bersama cikgu sepanjang tadi? Alat radas. Alat radas. Boleh nampak beza alat radas. Alat radas ni tahan haba yang tinggi. Okey. So, mana satu jawapan dia, Tehah? Borosilikat. Ya, kaca borosilikat. So, kalau alat radas, ingat kaca borosilikat. Okey, tahniah. Tehah. Okey, seterusnya. Ada lagi soalan. Okey, Nurumu. Nurumu ada? Ada cikgu. Okey, good. Soalan seterusnya. Apakah unsur yang merendahkan takat lebur silika? Ini dalam kaca soda kapur. So, apakah unsur yang merendahkan takat lebur dia? Natrium karbonat. Ataupun dikenali sebagai? Na2CO3. Ataupun dikenali sebagai? Soda. Yes, good. Itu yang cikgu nak. Bersemangat. Okey, tahniah Nurumu. Okey, soda yang akan merendahkan takat lebur silikon dioksida. Okey, iaitu natrium karbonat. Yang mana Faris beritahu tadi Na2CO3. Okey, good. Next, seterusnya. Okey. Safiah. Okey, tengah-tengah lah. Alamak, Najla tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Okey, next. Najla tak ada. Okey, seterusnya. Fatin Humaira. Fatin Humaira ada? Ada. Okey, next. Apakah unsur yang terdapat dalam kaca plumbum? Batu kapur. Batu kapur. Okey, good. Okey. Next. Boron silikat dalam mana Fatih Humaira? Ya. Boron silikat, boron oksida berada dalam kaca mana? Boron silikat. Okey, Borosilikat. Okey, not boron pula. Okey, jangan Okey. boroi pula. Okey, good. Okey, next. Seterusnya. Okey, mana nama Faris? Tak naik nama Faris ni. Memang betul lah. Oh, tak naik. Ifan. Ifan ada? Ifan tak ada kan? Ifan ada masalah lain. Okay, next. Hamimi. Hamimi pun tak ada kan? Lain tak ada. Okay, next. Seterusnya. Okay. Fahmi ada tak? Fahmi? Zulfahmi. Fahmi tak ada? Tak ada cikgu. Okay, ramai juga tak ada hari ni. Okay, next. Okay, Haji. Haji? Ya. Ada? Okay, Haji. Apakah unsur yang terdapat dalam kaca plumbum? Silika dan Ya, selain silika apa dia? Special dia, kaca plumbum. Dia ada satu je. Yang lain, yang kaca lain tak ada, dia ada satu-satunya. Iaitu kaca plumbum. Perkataan dia Kalsium. plumbum. Nama dia kaca plumbum kan? So plumbum apa? Tu jawapan ada dekat bawah tu. Pilihan jawapan ada dekat bawah. Oh, ada kat bawah. Oh, ya. Plumbum oksida. Plumbum 2 Oksida. oksida. Kena baca penuh ha? Plumbum 2 oksida. Oksida. Okay, next. Okay, seterusnya. Fifi. Fifi ada Fifi? Fifi? Hai, mana Fifi? Fifi.
Kaca soda kapur mempunyai ion logam alkali. Namakan ion tersebut. Fifi, ada tak Fifi? Okey, teruskan. Beri jawapan, Fifi. Kaca soda kapur mempunyai ion logam alkali. Okey, dia bersifat alkali. Namakan ion tersebut. Yang Faris cakap tadi, apa dia? Ya, natrium karbonat. Na2CO CO3. Soda. Yes ya, dengar. Okey. Tahniah. Ada satu lagi. Okey. Tahniah Fifi. Okey, next. Ada beberapa orang saja ni, tak ramai. Oh. Dia dah 4 kali naik nama ni. Tak jawab lagi. Amalina ada Amalina? Ada cikgu. Okay, good. Amalina. Nampak je teleskop. So, kaca apa? Silika telaku. Okay, good. Tahniah, Amalina. Okay, pusingan terakhir. Nama yang bertuah untuk kali terakhir. Okay. Kita remove nama dia. Sebab dia dah tak ada dah. Okay. Yang terakhir. Safiah. Oh, Faris tak dapat hari ni. Okay, Safiah. Soalan terakhir. Nampak je gelas jug minuman. Apakah kaca yang dihasilkan? Yang diguna Kaca untuk soda penghasil. kapur. Yes, good. Okay. So, itu sahaja untuk... Okay, last yang terakhir. Kalau alat radas, apa dia? Alat radas makmal? Kaca borosilikat. Borosilikat. Okay, good. Kalau prisma? Plumbum. Plumbum. Okay. Yang ni dah. Okay. Kaca plumbum. Kaca plumbum. Okay. So, itu sahaja dapatan pembelajaran kita hari ini mengenai empat kaca. Fakrul, sebutkan 4 jenis kaca tadi Fakrul. Ada 4 jenis kaca tadi Fakrul, sebutkan keempat-empatnya. Okey, tak dapat Fakrul. Faris. Okey, Faris. Berikan cikgu 4 jenis kaca yang kita belajar pada malam ni, Faris. Yang pertama, kaca silika telaku. Kedua, kaca soda kapur. Ketiga, kaca borosilikat. Keempat, kaca plumbum. Okey, good. Okey, Haji Harmi. Haji Harmi, kaca mana yang takat lebur yang paling rendah? Terus dia left. Okey, Teha. Teha, kaca mana takat lebur yang paling rendah? Kaca soda kapur. Okey, good. Aiman, kaca mana sesuai untuk buat prisma? Ya cikgu. Ulang cikgu. Okey, Haji. Kaca pelambau. Okey, good. Haji, kaca mana yang sesuai untuk takat lebur yang sangat rendah, Haji? Yang sangat rendah. Ya. Kaca soda dapur. Dapur? Kapur. Kapur, kamu jangan macam-macam. Tiba-tiba dapur pula. Okey. Safiah. Safiah, teleskop. Kenapa kita gunakan kaca silika telakur? Safiah? Sebab dia mempunyai takat lebur yang tinggi. Okey, good. Okey, Hani. Hani? Ya. Okey, apa unsur yang merendahkan takat lebur silikon dioksida dalam kaca soda kapur? Natrium karbonat. Natrium karbonat ataupun dikenali sebagai Soda. soda. Okey, good. So, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tahniah semua. Okey.
Itu dah pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan kaca dan penggunaannya. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa persoalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu.